Baik, jadi kelas pada petang ini saya nak fokus untuk kertas 4 ujian mendengar. Sebab minggu depan hari Khamis kamu akan jawab ujian mendengar kan? Betul. So ada 2 ujian mendengar kan? Bahasa Melayu, lepas itu bahasa Inggeris. Kemudian hari Isnin sampai hari Rabu kamu akan jawab ujian bertutur bahasa Inggeris. So kamu dah tak banyak masa So hari ni saya akan fokus kepada ujian mendengar. Okey, ujian mendengar ni sebenarnya soalan yang mudah dan kamu boleh skor sebenarnya. Paling kurang pun 20 markah per 30. Ya, kalau kamu betul-betul fokus terhadap audio yang diputarkan, kamu boleh jawab. Sebab dia ulang 2 kali kan? Betul. Dan kamu tak perlu jawab panjang-panjang pun. Kamu just jawab jawapan sahaja. So pengalaman saya sebagai penyemak kertas ujian mendengar ni, apa yang paling penting, jawapan kamu tu kena tepat dalam skema. Kena sama. Lebih-lebih lagi kalau jawapan tu kata nama khas. Kan, nama tempat, nama bangunan ataupun nama orang, ataupun bacaan tarikh, memang kena tepat ejaan dia. Kalau hilang satu huruf ataupun terlebih huruf, dikira salah. So, kamu kena dengar dengan teliti. Right. Tak perlu sebab tak cukup masa nanti. Tapi kalau kamu ada masa lebih, boleh je. Contoh kan dia tanya, sekejap, dia tanya soalan, kat sini, sekejap. Cikgu share. Okay. Mengapakah generasi muda penting bagi sebuah negara? So, kamu boleh terus jawab. Contoh jawapan macam ni. Okay. Mereka merupakan, ya Allah, merupakan pewaris negara. Nampak? So, jawapan kamu tak perlu salin balik kepada soalan. Faham tak masuk kepada soalan? Kepada soalan tu maknanya tak payah salin ni. Generasi muda, ya Allah, kenapalah saya ingat ni. Generasi muda penting bagi sesebuah negara kerana mereka merupakan pewaris negara. Tak payah macam tu So, terus tulis jawapan. Faham? Alright. Faham semua? Jelas? Faham. Tu saja tips nak jawab untuk ujian bertutur ni. Ujian bertutur pula. Ujian mendengar. Bahasa Inggeris macam ni ke lain? Siapa boleh share? Bahasa Inggeris macam ni ke? Lain. Bahasa Inggeris dia objektif ke subjektif? Objektif dan subjektif. Subjektif tu jawapan sahaja ke ataupun kena salin kepala soalan? Perkataan? Macam mana perkataan tu? Jawapan saja kan? Oh, isi tempat kosong. Okey, okey. Bahasa Inggeris dia isi tempat kosong. Tapi kalau bahasa Melayu, dia bagi macam mana jawapan tu macam memerlukan kita panggil klausa lah ataupun frasa.
So kamu jangan jawab jawapan untuk ujian mendengar ni macam kamu jawab kertas 2 bahagian B tu. Pemahaman tu, bukan macam tu. So kalau kertas 2 tu, untuk pemahaman tu memang kamu jawab lengkap. Ada kepala soalan dan juga jawapan dia. Kan, kalau dia ada 3 markah, jawab 2 isi macam tu. So kalau macam ni, walaupun dia bagi 2 markah, tak semestinya dia nak 2 isi. Dia nak jawapan tu betul saja. Right. Bukan 2 markah ni maknanya ada 2 isi dah ada. Bukan macam tu right, faham? Memang dia sengaja bagi 2 markah, bagi 2 markah, bagi 1 markah. Bukan 2 markah tu 2 isi. Tak. Okey. Okey, sebelum kita mulakan ujian bertutur, ada tak lagi soalan-soalan yang kamu nak tanya? Tanya. Sebab kalau kamu tak tanya, nanti kamu buat kesalahan nanti. Rugi. Ini je peluang kamu. Peluang terakhir kamu nak betulkan kesalahan. Soalan dia. Apa dia soalan cikgu tadi? Tak, cikgu tanya ada tak soalan? Nak tanya kat cikgu untuk ujian mendengar. Oh, tak ada. Jelas semua. Dekat sekolah selalu tak buat latihan ujian mendengar? Jarang kan? Betul. Sebab cikgu sendiri pun memang jarang buat. Sebab tak sempat. Lagipun kelengkapan tak ada. Nak kena bawa speaker lagi kan? Ada setengah sekolah tak ada projektor. Nak letak soalan. Sebab syllabus pun nak habis pun susah. Betul. Waktu nak exam baru buat. So, itu punca pelajar ni dapat markah yang rendah bila dapat result untuk ujian mendengar ni. Betul? Tu tak apalah. So syukurlah sebab kamu dah ada peluang hari ni, kamu cubalah untuk jawab ujian mendengar. Okey, baik. Okey, jadi kita boleh mulakan sekarang. Sudah. Sudah hang balik. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Okey tak dia punya audio? Ke nak kuat lagi? Okey. So 1 minit. Cikgu, Ya. kuatkan sikit. Lagi boleh. Saya dengar. Dengar petikan perbincangan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Ya, betul, Miza. Jati diri belia. Nasib sesebuah negara terletak di bahu remaja pada masa ini kerana mereka merupakan pewaris negara. Ungkapan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara meniti di bibir-bibir segenap lapisan masyarakat
terutamanya golongan pemimpin tertinggi negara. Golongan belia merupakan penggerak kepada peningkatan dan pembangunan negara. Mereka ialah golongan yang akan memacu negara ke arah yang lebih moden dan maju pada masa akan datang. Oleh itu, kita haruslah memiliki generasi muda yang berfikiran positif, bertindak proaktif dan mempunyai daya juang yang tinggi. Namun, remaja kini semakin hari semakin keliru dengan tujuan hidup mereka. Ramai yang terjebak dengan gejala sosial seperti perlumbaan haram, penyalahgunaan dadah dan pergaulan bebas. Perbuatan-perbuatan tersebut seolah-olah menjadi rutin kehidupan seharian mereka. Kemasukan pengaruh luar menyebabkan jati diri remaja mudah terhakis. Kesannya, seluruh aspek kehidupan mereka seperti pemikiran, pakaian, pergaulan, hiburan dan cara hidup mula dipengaruhi sedikit demi sedikit. Kerapuhan jati diri ini amat membimbangkan kerana memberikan kesan buruk kepada masa hadapan negara. Oleh itu, ibu bapa haruslah berusaha untuk memantapkan jati diri anak-anak. Pemantapan ini penting agar anak-anak tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur luar. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka dengan agama dan akhlak yang mulia agar menjadi benteng yang utuh. Ingatlah, jatuh bangun sesebuah negara bergantung pada generasi mudanya. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey, baik. Jangan komen lagi jawapan. Dah habis ulangan kali kedua, baru tulis jawapan dekat ni komen Zoom. Petikan perbincangan akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Baik. Betul ke? Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Jati diri belia. Nasib sesebuah negara terletak di bahu remaja pada masa ini kerana mereka merupakan pewaris negara. Ungkapan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara meniti di bibir-bibir segenap lapisan masyarakat, terutamanya golongan pemimpin tertinggi negara. Golongan belia merupakan penggerak kepada peningkatan dan pembangunan negara. Mereka ialah golongan yang akan memacu negara ke arah yang lebih moden dan maju pada masa akan datang. Oleh itu, kita haruslah memiliki generasi muda yang berfikiran positif, bertindak proaktif dan mempunyai daya juang yang tinggi. Namun, remaja kini semakin hari semakin keliru dengan tujuan hidup mereka. Ramai yang terjebak dengan gejala sosial seperti perlumbaan haram, penyalahgunaan dadah dan pergaulan bebas.
Perbuatan-perbuatan tersebut seolah-olah menjadi rutin kehidupan seharian mereka. Kemasukan pengaruh luar menyebabkan jati diri remaja mudah terhakis. Kesannya, seluruh aspek kehidupan mereka seperti pemikiran, pakaian, pergaulan, hiburan dan cara hidup mula dipengaruhi sedikit demi sedikit. Kerapuhan jati diri ini amat membimbangkan kerana memberikan kesan buruk kepada masa hadapan negara. Oleh itu, ibu bapa haruslah berusaha untuk memantapkan jati diri anak-anak. Pemantapan ini penting agar anak-anak tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur luar. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka dengan agama dan akhlak yang mulia agar menjadi benteng yang utuh. Ingatlah, jatuh bangun sesebuah negara bergantung pada generasi mudanya. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Alright. Jelas tak petikan yang dibahas tadi? Mantap. Okey, baik. Soalan yang kedua. Nyatakan ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh generasi muda. Bagus, bertindak proaktif. Bertindak proaktif. Okey, Rashdan, Miza, Nabil, bagus. Bertindak proaktif. Apakah yang menyebabkan jati diri remaja semakin terhakis? Kemasukan pengaruh luar. Betul. Sama macam skema jawapan. Kemasukan pengaruh luar. Berikan pengajaran yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, yang ini kita kena bagi jawapan sendiri berdasarkan kita punya penilaian daripada petikan yang dibaca tadi. So kalau sentuh pasal pengajaran ni, kan, biasanya kalau Komsas ni kamu akan jawab kita mestilah, kan, itu cara jawab pengajaran. Kita mestilah, kita hendaklah, kita haruslah, kita perlulah. So kat sini contoh dia. Apa pengajaran yang kamu dapat? Kita mestilah apa? Okey, yang ini lembaga peperiksaan akan terima jawapan yang logik ataupun relevan. Ini dia macam soalan kebat juga. Apa pengajaran dia? Okay, cuba bagi jawapan sendiri. Yang ada kaitan dengan tema tentang tema tadi. Mendidik anak kita. Kita lengkap tu. Cikgu dah bagi dia punya contoh ni, kita mestilah apa? Kita mestilah apa? Ada kaitan dengan tema. Tema kita tadi ialah jati diri belia. Belia tu maknanya remaja. Okey, jawapan Miza Rashida ni panjang sangat ni. Betul, tapi panjang sangat. Ya, jawapan Nabil boleh diterima sebab ada kaitan dengan tema. Tema kita tentang jati diri belia. Kita mestilah memperkukuhkan jati diri remaja. Agar apa? Tambah. Ini namanya ayat cadangan kan? Sebab ada kata bantu. Mestilah, hendaklah itu menunjukkan ayat cadangan. Masukkan ayat harapan. Agar apa? Bolehlah. Agar kedaulatan ataupun keharmonian
kehormatan negara terjaga. Itu tips nak jawab pengejaran. Ada ayat cadangan, ada ayat harapan. Cadangan dia kita mestilah apa dia? Ayat harapan agar. Ingat, kalau ayat harapan tu dia ada kata hubung, agar. Agar, kerana, untuk, supaya, itu kata hubung. Ya, ada setengah soalan dia tak ada jawapan dalam audio. Dia suruh kita nilaikan sendiri. Ada setengah yang dia ada jawapan dalam audio. Right. Kadang-kadang diminta kita nilaikan nilai. Apa nilai yang kita dapat daripada situasi yang diberikan tu. So, kamu kena bagi jawapan sendiri. Baik. Soalan kelima. Ya, jenayah cyber. Dia nak yang betul. Dia betul. Dia nak kecuali kan. Kecuali jenayah cyber. Sebab apa dia kata remaja? Remaja Soalan ke-6. Ya Allah, soalan ke-6 juga. Manakah pernyataan berikut adalah benar tentang petikan tersebut? Mana satu yang betul? Paling senang lah. Tengok tema je tahu dah. Ya. Bukan D. Yang benar. Ya, Rashdan. C. Jati diri remaja mesti diperkukuh. Okey, betul Miza. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Lepas tu kita break kejap. Habis kelas pukul 5, kamu dah boleh keluar pergi jogging ke, main bola ke. Healing dulu sebelum kamu exam minggu depan. Kamu jangan stres sangat, kita relax je. Okey. Petikan yang kedua merupakan pantun. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Kelas, kalau suara saya hilang, terus komen. Sebab saya ada masalah dengan saya punya kamera ni. Dengar pantun berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Hargailah khazanah sastra kita. Malam hari memasang pelita. Pelita dipasang sudah berkarat. Khazanah sastra mutiara kita. Di situlah syarat maksud tersirat. Sungguhlah cantik kain sutera. Kainnya lembut, warnanya pekat. Marilah teroka khazanah sastra. Bahasa puitis, kandungan memikat. Naik pedati ke padang lumut. Pedati ditunggang penuh cermat. Karya sastra penuh maklumat. Bina masyarakat jadi matlamat. Anak petani
ke hujung pekan, tempat teduh di pohon cemara. Seperti tubuh perlukan makan, minda dan jiwa perlukan sastera. Jangan diraut batangnya aur, kelak tangan bercampur baur. Sikap yang ego sukar ditegur, sastera datang memberi lentur. Kupas mangga jadi penganan, dimakan bersama seorang teman. Khazanah sastra besar peranan. Jangan tenggelam di telan zaman. Azhar bin Bahari, Ilham Bestari, Teluk Intan. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Susah kan? Okey, kejap cikgu pause sekejap. Okey, untuk soalan ini nampak kat sini. Mengapakah mengapakah kita perlu menerokai khazanah sastra? Okey, untuk pantun ni, contoh soalan 1 ni, pantun setiap rangkap tu dia ada 4 baris kan? Betul. 2 baris pertama pembayang. 2 baris terakhir pemaksud. So kalau dia nak jawapan yang macam ni, kamu kena tengok 2 baris terakhir pemaksud. Faham? Pembayang tu maksud dia apa pembayang? Pembayang tu yang ada unsur-unsur alam lah. Contohnya buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong julukan. Itu namanya pembayang. Kemudian pemaksud. Apa? Cikgu tengok. Saya budak baru belajar. Apa? Sekejap. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong julukan. Kami budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. So 2 baris terakhir tu dia punya jawapan. Dia punya maksud yang nak disampaikan dalam pantun. So kalau soalan 1 ni kamu dengar 2 baris terakhir. Okey. Nombor 2 ni keistimewaan dalam gaya sastra. Ada dalam 2 baris terakhir. Pemaksud. Soalan 3, imej alam. Okey, imej alam ni dia dekat mana? Pembayang ke pemaksud? Imej alam ni dia biasa wujud dalam pembayang. 2 baris terakhir. Contohnya, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Unsur alam ni yang ada kaitan dengan alam semula jadi. Contohnya buah tadi kan. Buah cempedak tu ialah unsur alam. Sebab tumbuh-tumbuhan. Flora. Okey, pengajaran dah tentulah 2 baris terakhir. Pemaksud. Okey, itu saja. Right. Ya, boleh. Pantun akan keluar. Memang pantun akan keluar. Memang pantun. Dia tak akan keluarkan sajak. Sajak lagi lah susah. Tapi macam tahun lepas tak keluar pantun. Tahun ni mungkin keluar. Okey, cikgu sambung balik. Cikgu fahamlah kamu ni jarang dah belajar puisi ni. Kan? Sebab untuk SPM dia tak tekankan sangat unsur-unsur Komsas kan, sebab soalan pemahaman pun tanya pasal soalan kebat saja. Ada setengah cikgu tu memang tak sempat ajar pun, so dia memang ajar sinopsis saja. That's why kamu dah tak tahu dah pantun tu bentuk dia macam mana kan, baris dia macam mana, memang kamu tak tahu. Okey, sambung. Pantun akan dibaca sekali lagi. Dengar. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Ingat, dua baris pertama pembayang, dua baris terakhir pemaksud. Nombor satu ni dengar dua baris terakhir. Kenapa kita perlu meneroka khazanah sastra? Maksudnya kenapa kita kena belajar sastra? Tu je. Bahasa puitis tu maknanya bahasa indah. Kenapa apa keistimewaan dalam sastra? Bahasa indah. Puitis tu indah. Ataupun sedap didengar. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Hargailah khazanah sastra kita. Malam hari memasang pelita. Pelita dipasang sudah berkarat. Khazanah sastra mutiara kita. Di situlah syarat maksud tersirat. Sungguhlah cantik kain sutera. Kainnya lembut, warnanya pekat. Marilah teroka khazanah sastra. Bahasa puitis, kandungan memikat. Naik pedati ke padang lumun. Pedati ditunggang penuh cermat. Karya sastra penuh maklumat. Bina masyarakat jadi matlamat. Anak petani ke hujung pekan. Tempat teduh di pohon cemara. Seperti tubuh perlukan makan. Minda dan jiwa perlukan sastra. Jangan diraut batangnya aur. Kelak tangan bercampur baur. Sikap yang ego sukar ditegur. Sastra datang memberi lentur. Kupas mangga jadi penganan. Dimakan bersama seorang teman. Khazanah sastra besar peranan. Jangan tenggelam ditelan zaman. Azhar bin Bahari, Ilham Bestari, Teluk Intan. Anda diberikan masa. Okey. Macam mana? Susah ke? Mengapakah kita perlu meneroka khazanah sastra? Maknanya kenapa kita kena belajar apa yang terkandung ataupun apa yang tersirat dalam sastra tu? Ataupun dalam bahasa mudah, kenapa kita kena belajar sastra? Kan macam kat sini kan, ada tak yang ambil sastra Melayu? Kesusastraan Melayu komunikatif, ada tak yang ambil? Khazanah sastra mutiara kita. Ada lagi tak jawapan lain? Dia dekat rangkap yang kedua. Jawapan dekat rangkap kedua. Kalau khazanah sastra mutiara kita tu rangkap pertama. Okay, cikgu ulang rangkap kedua. Betul Rashdan. Bahasa puitis, kandungan memikat. Kan bagi tahu kan? Sungguhlah cantik kain sutera, kainnya lembut, warnanya pekat. Marilah teroka khazanah sastra. Bahasa puitis, kandungan memikat. Okey, bagus. So, apa benda nak maju ni? Baik.
bahasa puitis. Puitis itu duit. Bahasa puitis, kandungan mengikat. Okey, jelas Okey, sekarang kita lihat nombor 2. Keistimewaan dalam karya sastra apa dia? Selain bahasa puitis. Ya, penuh maklumat. Penuh maklumat. Maklumat apa dia? Tapi dalam pantun memang dia cakap penuh maklumat pun. Penuh maklumat. Naik pedati ke padang lumut, pedati ditunggang penuh cermat. Karya sastra penuh maklumat, bina masyarakat jadi matlamat. Ya, betul. Penuh maklumat. Okey. Kenapa penuh maklumat? Sebab dalam pantun ni, dia banyak ilmu. Dia ada unsur pendidikan. Zaman dulu, dia mengajar manusia ni melalui pantun. So, pantun ni merupakan satu alat didaktik ataupun satu bentuk pengajaran kepada masyarakat. Macam pantun tadilah. Buah cepadak tadi kan. Pantun apa lagi? Pantun pisang emas. Banyak lagi. Baik, sekarang kita lihat nombor 3. Imej alam tu maknanya unsur-unsur alam semula jadi dalam pantun. Apa dia? Ya, pohon cemara. Pohon cemara tu ialah flora. Pohon cemara. Selain pohon cemara ada lagi tak? Tak ada Kalau dia sebut tentang binatang, mangga dia mangga. Ada tak mangga? Mangga tak ada lah. Kalau sutera boleh sutera. Lumut, ada padang lumut. Lumut. Itu saja. Mengupas buah tak ada. Betul. Siapa jawab tadi? Rashdan Ya, Rashdan betul, ada mangga. Kupas mangga jadi pengalaman. Ya, betul. Mangga pun unsur alam semula jadi ataupun imej alam mangga. Apakah maksud imej alam? Imej alam tu memang bahan semula jadilah, maknanya diciptakan oleh Tuhan. Ada tak manusia yang buat mangga? Tak ada. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, udara, air itu semua diciptakan oleh Tuhan kita. Sungai, batu kan. Alright. Apakah pengajaran yang dapat kita peroleh? Pengajaran apalah? Kita mestilah, kita hendaklah, kita haruslah, tak kisahlah. So, kamu nilaikan sendirilah apa pengajaran dia. Secara keseluruhan. Apa yang kamu belajar daripada pantun tadi? Jawapan yang logik, jawapan yang bagus. Bagus, Rashdan. Rashdan perform hari ni. Rashdan, daripada mana Rashdan? Daripada sekolah mana, dekat negeri mana? Johor. Sorry, cikgu memang tak ingat student. SMK Seri Gading. Seri Gading tu daerah mana, Rashdan? Oh, Batu Pahat. Okey. SMK Seri Gading. Sekejap. Dekat dengan Tun Ismail lah. SMK Tun Ismail. Cikgu pernah pergi SMK Tun Ismail. Cikgu pernah praktikal kat sana. Tahun 2018, tak silap. SMK Tun Ismail.
Tapi kalau dekat Johor ni banyak lagi sekolah yang buka aliran sastra. Betul tak? Sekolah Rashdin ada aliran sastra tak? Yang ambil sastra tu murid-murid kelas mana? Ada kelas depan ke, kelas tengah ke, kelas belakang? Oh, Mawadah pun ada. Oh, kelas belakang. Macam Tok Ismail tu bukan kelas belakang. Kelas pertengahan kot. Tapi kalau tengok balik, kebanyakan negeri-negeri lain lah macam Perak, banyak dah tutup. Sebab budak tak nak ambil. Pening lagi lah sikit. Johor memang banyak lagi, Johor banyak lagi, Johor banyak. Sastra ni bukanlah macam sejarah sangat pun. Sastra ni dia kena banyak baca. Tapi sekarang ni dah pakai format baru kan? Betul Rashidan? Namanya Kesusastraan Melayu Komunikatif. Oh, tak ambil. Siapa yang ambil sastra kat sini? Kalau yang komunikatif, sastra Melayu komunikatif ni dia dah masukkan elemen-elemen teknologi sikit. Kita kena buat video, kita kena buat montaj. Mau dah ambil ni, mau dah ambil sastra tak? Oh, siapa yang ambil kat sini? Tak ambil Oh, semua kelas saya ni. Tak apalah. So, jawapan ni betul lah. Okey, nampak ada ayat cadangan kan? Kita mestilah mempelajari ilmu sastra. Ini ayat cadangan. Patut Rashidan masukkan ayat harapan. Agar apa? Dapat mendalami ilmu sastra yang lebih mendalam. Okey, berikut merupakan pernyataan yang benar tentang karya sastra berdasarkan pantun di atas, kecuali. Kecuali apa? Ya, membawa keuntungan. Kita belajar ni bukan kita nak untung semata-mata. Kita nak dapat ilmu lah. Lepas tu kita nak menghayati dia punya keindahan bahasa, unsur-unsur bahasa dia. Kan? Lagi satu, sastra ni memang menarik. Di samping pantun, banyak lagi karya-karya sastra yang lain. Contohnya cerpen, novel, syair, sajak, tromba. Apa lagi? Seloka. So, sastra ni sebenarnya pada zaman dulu digunakan sebagai alat hiburan. Kan? Dulu mana ada TV kan? Mana ada Facebook apa semua. So, masyarakat ni dia gunakan sastra ni untuk hiburan. Sebagai contoh wayang kulit tu kan. Wayang kulit tu dia ada cerita rakyat. Kan? Dia main patung-patung kan. Itu namanya cerita rakyat. Itulah dia sastra. Kamu jangan ingat sastra ni pantun je, betul tak? Cerita rakyat. Macam-macam lah, itu semua sastra lah. Soalan paling banyak 6, paling sedikit 4. Ya, betul. Sebab zaman dulu sastra ni meluas tau. Sastra ni bukan sekadar pantun, syair kan. Dia banyak. Sastra ni dia ada satu kitab. Dia ada ilmu. Contohnya ilmu perubatan zaman dahulu. Dia ilmu perubatan dulu lah terkandung dalam ilmu sastra. Ilmu perubatan. Macam-macam lagi lah. Sebab cikgu dulu memang ambil sastra dekat universiti. Memang cikgu kaji semua benda ni. Cikgu kaji manuskrip lama yang dalam tulisan Jawi tu kan. Cikgu translate dalam bahasa Melayu, translate dalam tulisan Rumi. So kita baca lah.
Kan? Contoh macam apa yang kamu teks kamu tu, burung terbang dilipiskan lada, kepimpinan melalui teladan, itu sebenarnya dia ambil daripada manuskrip Melayu. Kan? Sebab kalau kamu perhatikan bahasa dia tu dia banyak menggunakan laras bahasa istana ataupun menggunakan bahasa Melayu klasik. That's why kamu tak faham. Memang dia ambil bulat-bulat daripada manuskrip Melayu. Okay. So, dalam manuskrip Melayu itu terkandunglah cerita-cerita tentang raja, tentang rakyat pada zaman dahulu. Okay. Seterusnya, kita nak break sekejap, kita main quiz sekejap sebab kamu macam ngantuk ya. Baik. Okey, boleh masuk link ni Tulis nama sebenar, jangan tulis nama-nama TikTok lah, nama IG lah. Nama sebenar. Okey, pastikan mute audio masing-masing sebab nanti ada gangguan. Mute audio So, mesti ada 21 kat sini. Lagi 3 orang. Saya guna pelankan sikit Okey, cikgu start Boleh start?
Uish. Okey, nampaknya Nabil sekarang nombor 1
Okey, alamak masa pun dah nak habis ni. Boleh cikgu tamatkan sekarang? Okay, tak apa, kita tunggu eh. Baik. Mawadah ada peluang nak potong Nabil ni, Mawadah. Abang tak boleh lah Mawadah. Alamak, Mawadah ada salah satu. Betul semua tapi tak boleh challenge Nabil sebab Nabil jawab soalan cepat. Kalau dapat jawab soalan cepat tu markah dia lebih tinggi. Okey, Aqilah dengan Fatihah. Tinggal Aqilah dengan Fatihah aja belum settle lagi. Okey dah eh. Okey, tahniah nombor 1 Nabil, nombor 2 Mawadah, nombor 3 Nur Fatihah. Baik. Kita sambung ujian menengah yang terakhir sekali. Okey, dah bersedia ke? Ke tidur ni semua ni? Senyap je. Ke suara cikgu tak dengar? Okey, baik.
Baik, soalan yang ya Allah, soalan yang ketiga Soalan ketiga ni dia bagi petikan Anda diberikan masa artikel selama lah, 1 artikel. minit Allah, untuk membaca soalan. kuat sangat pula. Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau IR 4.0 merupakan pemerkasaan struktur pengurusan, industri dan komersial yang menekankan pembangunan teknologi digital bagi mengurangkan kos tenaga manusia dan meningkatkan produktiviti. Pembangunan sistem digital yang semakin mantap telah mendorong pelbagai sektor industri di Malaysia membangunkan mesin-mesin robotik berteknologi tinggi agar kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sistem teknologi digital juga memudahkan penggunaan data dalam skala meluas dan secara global bagi memudahkan pelbagai kerja dilaksanakan dengan pantas dan penjimatan kos jangka panjang yang efektif. Secara umumnya, revolusi industri ini melibatkan Internet of Things atau IoT atau Internet kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian dan berbeza daripada revolusi industri pertama yang tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap, revolusi industri kedua yang menjurus kepada elektrik dan revolusi industri ketiga yang lebih kepada penggunaan teknologi maklumat atau IT. Namun begitu, kemajuan era digital ini akan menjejaskan pasaran kerja kerana peranan manusia kini mula diambil alih oleh robot. Tenaga kerja berkemahiran rendah mungkin akan terjejas kerana tempat mereka boleh digantikan dengan penggunaan robot atau sistem berdigital lain. Selain itu, kekurangan tenaga mahir. Usaha bagi melahirkan golongan tenaga yang mahir dalam bidang teknologi dan digital seiring dengan revolusi industri 4.0 adalah sangat mencabar kerana memerlukan masa yang panjang dan penglibatan kos yang terlalu tinggi. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okay, ni ni contohnya lah, kalau ada setengah petikan tu paling kurang soalan ada 4, paling tinggi 6. Sebab tu ada setengah soalan tu dia bagi 2 markah. Yang penting keempat-empat petikan yang dibaca tu jumlah dia adalah 30 Petikan markah. berita akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau IR 4.0 merupakan pemerkasaan struktur pengurusan, industri dan komersial yang menekankan pembangunan teknologi digital bagi mengurangkan kos tenaga manusia dan meningkatkan produktiviti. Pembangunan sistem digital yang semakin mantap telah mendorong pelbagai sektor industri di Malaysia membangunkan mesin-mesin robotik berteknologi tinggi agar kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sistem teknologi digital juga memudahkan penggunaan data dalam skala meluas dan secara global bagi memudahkan pelbagai kerja dilaksanakan dengan pantas dan penjimatan kos jangka panjang yang efektif. Secara umumnya, revolusi industri ini melibatkan Internet of Things atau IoT atau Internet kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian dan berbeza daripada revolusi industri pertama yang tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap, revolusi industri kedua yang menjurus kepada elektrik dan revolusi industri ketiga yang lebih kepada penggunaan teknologi maklumat atau IT. Namun begitu, kemajuan era digital ini akan menjejaskan pasaran kerja kerana peranan manusia kini mula diambil alih oleh robot. Tenaga kerja berkemahiran rendah mungkin akan terjejas kerana tempat mereka boleh digantikan dengan penggunaan robot atau sistem berdigital lain. Selain itu, kekurangan tenaga mahir. Usaha bagi melahirkan golongan tenaga yang mahir dalam bidang teknologi dan digital seiring dengan revolusi industri 4.0 adalah sangat mencabar kerana memerlukan masa yang panjang dan penglibatan kos yang terlalu tinggi. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey, baik. Soalan pertama, apakah yang ditekankan dalam revolusi industri 4.0? Ya, B. Nyatakan peribahasa yang terdapat dalam petikan berita tersebut. Ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maknanya sama taraf. Ya, sama taraf. Apakah kesan negatif akibat perkembangan industri IR 4.0? Industry Revolution. Peranan manusia mula diambil alih oleh robot. Boleh diterima. Dia nak negatif. Dia nak negatif. Ya, negatif dia menjejaskan peluang pekerjaan. Kalau yang jawapan Rashdan tu yang positif. Positif dia kalau dia ambil alih oleh robot tu maknanya pekerjaan. Menjejaskan peluang pekerjaan. Lagi satu ada tak lagi jawapan lain? Ya, menjejaskan pasaran kerja. Contoh macam kilang lah kan. Sebelum ni kilang bergantung kepada tenaga manusia. Tapi bila dah ada mesin, so kerja-kerja kilang tersebut dijalankan sepenuhnya oleh mesin. Jadi peranan manusia ni dah kurang. Okey, nombor 4. Apakah yang benar? Ya, C meningkatkan peluang pekerjaan. Betul ke? Meningkatkan peluang pekerjaan. Nah, betul-betul meningkatkan peluang pekerjaan. Okey, jadi selesai sudah ujian mendengar. Jadi sebelum kita tangguh kelas kita, ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya?
Tak ada? Tak ada Betul? Okey, kalau tak ada, terima kasih atas kerjasama semua pelajar pada petang ini. Walaupun tak ramai, tapi tak apalah. So, insyaAllah ada rezeki kita jumpa pada esok pukul 11:10. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Go. Sama. Terima kasih, Cikgu. Thank you.